Tumpuan berita malam ini. Majlis Makan Malam Parti PBB Sarawak ke-16, manifestasi kesatuan dan senangan parti. Amalan gaya hidup sihat penting untuk kesihatan. Kerjasama semua pihak diperlukan untuk tangani kesan banjir. Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Isnanala. Majlis Makan Malam Sempena Perhimpunan Agung Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Sarawak ke-16 menjadi lambang kepada perpaduan dan kekuatan parti. Seramai 4,522 orang perwakilan daripada 82 cawangan menghadiri majlis yang berlangsung di Pusat Konvensyen Bone Kuching BCCK pada Sabtu menandakan komitmen tinggi ahli terhadap hala tuju parti. Premier Sarawak yang di-Pertua Parti PBB Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg hadir bersama kepimpinan utama termasuk pengerusi jawatan kuasa pemilihan parti Datuk Awang Bimi Awang Ali Basah serta dua timbalan yang di-Pertua Parti PBB Datuk Ahmad Douglas Ugah Mas dan Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan. Majlis ini turut dimeriahkan dengan persembahan kuaya dari Majlis Seni Sarawak, nyanyian artis tempatan serta cabutan bertuah mencerminkan keakraban dalam kalangan ahli parti. Selain menjadi platform mengukuhkan silaturahim, perhimpunan ini turut memainkan peranan penting dalam menentukan kepimpinan masa depan parti PBB dengan pemilihan majlis tertinggi parti yang keputusannya akan diumumkan pada Ahad sebelum sesi penggulungan mesyuarat. Perhimpunan Agung Parti PBB Sarawak ke-16 berlangsung selama 3 hari bermula 14 hingga 16 Februari 2025 dengan agenda utama memantapkan hala tuju parti dalam menghadapi cabaran politik semasa. Amalan gaya hidup sihat amat penting dalam kalangan masyarakat bagi memastikan kesejahteraan individu serta hubungan sosial yang lebih erat. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kwi Hian berkata, pemakanan seimbang serta aktiviti fizikal seperti bersukan dan bersenam bukan sahaja bermanfaat untuk kesihatan tubuh badan, malah dapat memupuk semangat kebersamaan ketika menyertai acara seperti larian. Everyone to be healthy, not because like we all live longer and longer, not because you live longer just to go to hospital. We want to live longer to enjoy. To really enjoy Sarawak because as we're more prosperous, we've got more things to share and so we want you to be happy. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Climate Run 2025 anjuran Institut Kimia Malaysia IKM dan Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar NREB di pekarangan Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS pada Ahad. Mengulas mengenai perubahan iklim, Dato' Amar Dr. Sim turut mengingatkan orang ramai agar tidak mengambil mudah kesan perubahan iklim meskipun Sarawak hampir mencapai sasaran net zero. Beliau menekankan bahawa perubahan iklim boleh mempengaruhi pola cuaca, menyebabkan keadaan menjadi lebih panas atau lebih sejuk. Like in Bintulu, we got the whole year, the amount of rainwater is about 3,000 millimeters and in one day it's 900 millimeters. Right, so it's very unfortunate that it happens in Sarawak. Sehubungan itu, beliau menggesa masyarakat untuk lebih prihatin terhadap isu perubahan iklim dan bersama-sama menjaga alam sekitar bagi memastikan ia kekal selamat untuk didiami. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri mengambil inisiatif untuk mengadakan kerja-kerja pembersihan secara menyeluruh pada Ahad. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin menghadiri program gotong royong mega pasca banjir yang diadakan bagi membersihkan kawasan-kawasan yang terjejas akibat banjir di sekitar Miri. Program ini dianjurkan oleh Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri dan melibatkan beberapa kawasan seperti Kampung Pengkalan Lutong, Tudan, Desa Ras, Kampung Pasir, Pujut Desa Indah dan Desa Murni. Menurut Datuk Seri Lee, kejadian banjir baru-baru ini telah menyebabkan banyak sampah bertaburan termasuk perabot rosak, tilam dan barangan rumah yang tidak lagi boleh digunakan. Oleh itu, program gotong royong ini bertujuan memastikan kebersihan dan keselesaan penduduk terjaga. Antara lokasi yang menerima bantuan termasuk Desa Senadin, Kampung Pujut Tanjung Batu, Sungai Adong dan beberapa kawasan lain yang paling teruk dilanda banjir. Program ini diadakan secara serentak di 6 kawasan yang terlibat bagi mempercepatkan proses pemulihan pasca banjir. Dalam sidang medianya, Datuk Seri Lee Kim Shin turut mengingatkan penduduk agar tidak membuang sampah secara sembarangan kerana tindakan itu boleh menyumbat sistem perparitan dan menyebabkan banjir berulang. Beliau turut menggesa pihak berkuasa tempatan untuk menetapkan lokasi khas bagi peletakan tong sampah besar yang boleh digunakan untuk pembuangan sampah bersaiz besar.
Jika perlu, tindakan undang-undang akan diambil terhadap mereka yang tidak mematuhi peraturan kebersihan. Dalam jangka panjang, Datuk Seri Lee Kim Shin mencadangkan supaya Majlis Bandaraya Miri dan Jabatan Kerja Raya JKR melaksanakan program khas pembersihan longkang dan parit secara menyeluruh. Semua agensi berkaitan termasuk penduduk tempatan perlu bekerjasama memastikan saluran air dibersihkan bagi mengelakkan gelombang kedua banjir besar berlaku terutama apabila fenomena air pasang tinggi terjadi. Parti Rakyat Sarawak PRS terus memperkukuh kesatuan dalaman dalam usaha memastikan masa depan parti yang lebih kuat dan berdaya saing. Perkara ini dizahirkan melalui Majlis Makan Malam PRS Limbang 2025 yang berlangsung di Dewan St. Edmund Limbang pada Sabtu. Majlis Anjuran PRS bahagian N80 Batu Danau dengan kerjasama PRS N79 Bukit Kota itu menyaksikan kehadiran 385 orang termasuk hampir semua pemimpin tertinggi parti dari seluruh Sarawak sebagai tanda sokongan terhadap kepimpinan dan hala tuju parti. Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan 2, Pembangunan Pelabuhan, Datuk Majang Renggi yang mewakili pengerusi PRS, Datuk Joseph Salang, menegaskan bahawa kekuatan PRS terletak pada kesatuan ahlinya. Beliau turut menekankan bahawa majlis ini bukan sekadar perhimpunan biasa tetapi juga platform untuk mengeratkan hubungan antara ahli parti serta memperkukuh kerjasama dengan agensi, NGO dan masyarakat setempat demi pembangunan Sarawak. Menurutnya, PRS yang kukuh dan bersatu akan memastikan parti ini terus menjadi komponen penting dalam gabungan Parti Sarawak CPS sekaligus menjamin kestabilan politik dan pembangunan di negeri ini. Majlis ini turut disifatkan sebagai bukti sokongan padu daripada akar umbi terhadap kepimpinan PRS yang dilihat sebagai asas penting dalam memperkuatkan parti bagi menghadapi cabaran politik masa depan. Selain kehadiran pemimpin utama parti, majlis ini turut disertai wakil-wakil NGO, ketua masyarakat dan pemimpin kaum iban setempat yang mencerminkan semangat perpaduan dalam kalangan penduduk Limbang. Turut hadir ialah Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk Seri John Siki Tayai, beberapa timbalan Menteri Sarawak, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun serta Ketua Masyarakat Iban Limbang, Temenggong Willy Marum Liao. Dengan kesatuan yang semakin kukuh, PRS kini berada pada tahap landasan yang lebih mantap untuk terus berkembang dan memainkan peranan penting dalam lanskap politik Sarawak. Satu sesi town hall telah diadakan anjuran Majlis Islam Sarawak bersama pihak Jawatan Kuasa Penyelarasan Pendidikan Islam Kebangsaan JPPIK yang telah diurus setia oleh bahagian pengukuhan pendidikan Islam Jabatan Agama Islam Sarawak. Sesi ini telah disertai oleh pengusaha dan pentadbir institusi pendidikan Islam Persendirian IPIP serta guru kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafa pada Sabtu bertempat di Islamic Information Center Kuching. Pertemuan ini bertujuan untuk menyediakan platform rasmi bagi membincangkan dasar-dasar terkini berkaitan pendidikan Islam di peringkat kebangsaan dan Sarawak. Selain itu, ia juga menjadi ruang bagi mendapatkan maklum balas daripada pihak IPIP dan guru KAFA mengenai dasar-dasar kerajaan serta mendapatkan pandangan dan cadangan bagi menambah baik pelaksanaan program pendidikan Islam di Sarawak. Menurut penganjur, sesi perbincangan ini diharap dapat memperkukuhkan kerjasama antara pihak berkepentingan serta memastikan pembangunan pendidikan Islam di Sarawak terus berkembang selaras dengan dasar Sarawak dan kebangsaan. Cadangan dan input yang dikumpulkan dalam pertemuan ini akan diteliti di peringkat jawatan kuasa dan dipertimbangkan untuk memperkukuh pelaksanaan KAFA dan pengurusan IPIP yang lebih efektif dalam menghasilkan kemenjadian murid yang holistik. Pertemuan ini mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam memperkasakan pendidikan Islam demi manfaat generasi akan datang. Hadir pada sesi town hall tersebut yang dipertua Majlis Islam Sarawak Datuk Misnu Taha, pengerusi JPPIK Tan Sri Datuk Alimuddin Muhammad Dom, Pengarah Jabatan Agama Islam Sarawak JAIS Mu'al Suwaud, Pengarah Kanan Bahagian Dasar Kemajuan Islam JAKIM Salwana Ahmad Dahlan serta tetamu kehormat yang lain. Sekian Buletin UKAS bersama saya Esna Nala. Sila like, share dan follow semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube untuk perkembangan terkini berita dari Sarawak. Mengakhiri Buletin UKAS dengan Majlis Makan Malam sempena Perhimpunan Agung Parti Pesaka Bumiputra Bersatu PBB Sarawak ke-16 yang berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching PCCK pada Sabtu. #Saluran Informasi Rakyat, Salam UKAS.